الحمد لله القائل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah SWT sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk Ziarah Beradab, Ukhuwah Diperteguh. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah SWT, walaupun kita kini berada di pertengahan bulan Syawal, amalan ziarah menziarahi masih terus subur dalam masyarakat Islam di negara ini. Sentiasa ada ruang untuk saling bermaaf-maafan dan mengeratkan hubungan kekeluargaan serta persahabatan. Namun, janganlah ziarah hanya dihayati pada adat kebiasaan sahaja. Ia bukan hanya bertukar hantaran ucapan atau memuat naik status di media sosial, tetapi menuntut keikhlasan hati dan penghayatan adat yang sebenar. Hari ini, kita tidak dapat nafikan bahawa ada keluarga yang berpecah, ibu bapa tinggal bersendirian, atau adik-beradik yang tidak bertegur sapa bertahun-tahun atas urusan dunia. Justru, amalan ziarah bukan sahaja merupakan satu adat, bahkan ia boleh menjadi medium untuk memulihkan dan mengerat silaturahim yang mungkin agak hambar setelah sekian lama. Dalam pada itu, Islam juga mengajar umatnya supaya menjaga adab ketika berkunjung dan bertegur sapa di antara satu sama lain. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 61 yang dibacakan pada permulaan khutbah tadi, yang bermaksud, apabila kamu memasuki mana-mana rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkat dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat hukum agar kamu memahami. Hadirin jemaat yang dikasihi Allah sekalian, bagi sesiapa yang ingin melakukan aktiviti ziarah, perlu difahami bahawa setiap kunjungan mesti disertai adab dan mencerminkan akhlak seorang Muslim. Sewaktu berziarah, kita disarankan memakai pakaian yang bersih, menutup aurat dan sesuai dengan syariat. Islam tidak melarang kita mengikuti fashion semasa, tetapi segala bentuk penampilan hendaklah dijaga supaya tidak menimbulkan fitnah. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 59, يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Wahai Nabi, suruhlah istri-istrimu, anak-anak perempuan dan perempuan-perempuan yang beriman supaya melabuhkan pakaian mereka bagi menutup seluruh tubuh mereka semasa mereka keluar. Demikianlah caranya agar mereka lebih mudah untuk dikenali
sebagai perempuan yang baik sehingga mereka tidak disakiti. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Selain itu, ziarah hendaklah dilakukan dengan penuh hormat, termasuk meminta izin dan memilih waktu yang sesuai bagi menghormati privasi tuan rumah. Elakkan berkunjung pada waktu rehat seperti sebelum subuh, tengah hari atau selepas isyak, kecuali dengan keizinan tuan rumah. Dengan cara ini, amalan ziarah bukan sahaja memenuhi adab Islam, tetapi juga memastikan interaksi berlangsung dengan penuh aman dan harmoni. Hadirin jemaat yang berbahagia, matlamat utama ziarah ialah mengeratkan silaturahim dan memperkukuhkan ukhuwah Islamiyah. Namun, ramai yang terlupa tujuan ini apabila leka dengan telefon pintar atau kerana anak-anak, hinggalah suasana ziarah terasa hambar. Oleh itu, setiap kunjungan harus diniatkan kerana Allah SWT, supaya hubungan kekeluargaan dapat dipererat dan kasih sayang sesama sanak saudara terus terpelihara. Renungkan hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah, nadahu munadin an tibta wa taba mamshak wa tabawwa'ta minal jannati manzila." Sesiapa yang melawat orang yang sakit atau menziarahi saudaranya kerana Allah SWT, maka nanti akan diseru dengan kata-kata, "Kamu akan mendapat kebaikan, perjalanan kamu akan dipermudahkan, dan akan disediakan bagi kamu tempat di syurga." Hadis riwayat Tirmizi. Dalam kita mengejar ganjaran sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, janganlah kita mencemarkan adab ziarah dengan sikap yang tidak sepatutnya. Jagalah pandangan mata dan tingkah laku ketika berada di rumah orang lain. Tundukkan pandangan daripada memerhati keadaan di rumah orang lain, kerana setiap rumah adalah ruang peribadi yang mesti dihormati. Lihatlah sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menegur sahabatnya yang meliarkan pandangan, "Wallahi law tafaqqat 'ainaka kana khairan lak." Demi Allah, kalaulah matamu itu tercungkil keluar, maka itu adalah lebih baik bagimu. Selain itu, tempoh ziarah juga mesti dijaga. Janganlah kita terlalu lama berada di rumah orang lain sehingga menimbulkan rasa tidak selesa kepada tuan rumah. Setiap tetamu perlu tahu batas dan menghormati waktu, kerana mungkin pada masa yang sama tuan rumah mempunyai urusan lain yang perlu diselesaikan. Di samping itu, jauhilah segala perkara yang boleh menyusahkan atau menyakiti hati tuan rumah. Jangan meminta sesuatu di luar kemampuan mereka, apatah lagi mengkritik juadah yang disediakan. Sikap sebegini boleh merosakkan hubungan dan menggagalkan tujuan asal ziarah. Sebaliknya, hiasilah ziarah kita dengan doa dan kebaikan. Doakan tuan rumah agar dilimpahi rezeki dan keberkatan, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Al-Miqdad radhiyallahu anhu, "Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani." Bermaksud, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah makan kepada orang yang memberi makan kepada kami, dan berilah minum kepada orang yang memberi minum kepada kami. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, gunakanlah peluang Syawal ini untuk benar-benar berukhuwah. Rendahkanlah sedikit ego yang mungkin selama ini kita pertahankan. Ulurkan tangan, bersalaman, dan peluklah saudaramu dengan penuh kasih sayang, kerana mempererat hubungan itu jauh lebih bermakna daripada sekadar berhari raya di rumah yang indah tetapi hati masih berjauhan. Dalam masa yang sama, jagalah adab ketika berziarah. Jadikanlah kunjungan kita sebagai sesuatu yang menggembirakan, bukan yang membebankan. Jangan jadikan rumah terbuka sebagai tempat untuk mengumpat, menabur fitnah, atau menyebarkan cerita yang tidak pasti.
Jangan pula pertemuan keluarga menjadi ruang membanding-bandingkan kelebihan hingga tanpa sedar ada hati yang terluka. Hargai dan nikmatilah setiap detik bersama kaum keluarga dan sahabat handai masing-masing. Moga Allah SWT berkati setiap ziarah dan pertemuan kita. Para tetamu Allah SWT yang dimuliakan, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian kita. Pertama, kita hendaklah menziarahi dengan hati yang ikhlas, menjaga adab dan menghormati privasi tuan rumah. Kunjungan bukan sekadar adat tetapi ibadah yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa ikhlas dan rendah diri. Kedua, kita hendaklah memelihara pandangan mata, tutur kata dan tingkah laku semasa berziarah. Jangan berada terlalu lama sehingga menyusahkan atau mengganggu urusan tuan rumah. Dan yang ketiga, kita hendaklah menjadikan setiap kunjungan peluang untuk bersalam-salaman, bersua muka dan mendoakan kebaikan tuan rumah. Mudah-mudahan hubungan yang terjalin dengan adab dan ikhlas akan diberkati oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara kedua-dua saudara kamu yang bertelingkah, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Surah Al-Hujurat ayat 10. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل الشريعة هدى للناس ورحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Pada hari yang penuh berkat ini, marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقاتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سليمان سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج
اللهم آمن العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي العهد الإسلام تنكو عمر الشيخ ابن السلطان شرف الدين إلى الشيخ الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kukuhkanlah akidah umat Islam, teruskan pegangan ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, seperti yang telah dirumuskan oleh Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, beramal dengan mazhab Asy-Syafi'i dan menerima 3 mazhab yang lain, serta bertasawuf dengan jalan Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Jauhkanlah kami daripada salah bentuk rasa dan salah guna kuasa, begitu juga kesesatan dan sifat ekstrim, serta lindungilah kami daripada fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ya Allah, kurniakanlah keamanan dan kemakmuran kepada negara dan negeri kami. Peliharalah kami daripada segala bentuk bala bencana, fitnah dan musibah. Anugerahkanlah kepada kami para pemimpin yang berintegriti, tegas dan berani menegakkan kebenaran berlandaskan syariat-Mu. Ya Allah, lindungilah umat Islam dan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Peliharalah mereka daripada kezaliman dan kejahatan, serta kurniakanlah mereka ketabahan, kekuatan dan kemenangan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Rasulullah al-'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum وسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.